kepada Allah SWT. Kita diberikan kelepanan pada pagi ini untuk insyaAllah kita menyempurnakan tabligh subuh secara berjamaah, dan kita luangkan sedikit masa menyambung perbincangan-perbincangan yang boleh memberikan ataupun mengukuhkan pemahaman kita tentang syariat Islam, yang mana pertemuan bulanan kita membicarakan tentang hukum yang berkait dengan penikahan. Dan ini pertemuan yang pertama bagi kita untuk tahun 2024. Jadi sama-sama tuan-tuan kita doakan semoga Allah SWT sentiasa membimbing kita, kerana kehidupan di akhir zaman seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, umat ini akan melalui sesuatu yang sangat sukar bagi mereka, yang dipenuhi dengan fitnah, yakni ujian, yang mana akan berlaku situasi sukar untuk membezakan yang mana hak dan juga yang mana batil, yang mana benar, yang mana salah, yang mana baik dan juga yang mana buruk. Di dalam situasi yang seperti ini, maka sudah tentulah hidayah dan petunjuk Allah SWT itu adalah panduan yang terbaik untuk kita semua. Jadi kerana itu setiap kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim pada setiap rakaat salat kita, maka ucapkanlah bukan hanya sekadar dengan lisan kita, tetapi dengan hati sanubari. Kita mohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh supaya Allah bimbing dan tunjuk kita jalan yang lurus, yang membawa kita kepada redha-Nya, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat kita, insya-Allah. Pada pagi ini tuan-tuan, kita akan sambung perbincangan kita mengenai proses pembubaran ikatan perkahwinan. Dalam perjumpaan pada bulan lepas, tuan-tuan, kita telah selesai menyentuh tentang rujuk, yang mana kalau kita lihat dalam perbincangan sebelum ini, proses pembubaran pernikahan itu boleh berlaku dengan dua saluran utama. Yang pertamanya adalah melalui talak, yang Allah berikan hak kepada suami secara asasnya. Talak itu adalah milik mutlak seorang suami. Cuma dalam keadaan tentu saja hakim diberikan hak untuk menjatuhkan talak bagi pihak suami. Dan begitulah juga dengan wali. Dari segi hukumnya ada situasi-situasi tertentu, tetapi sangat terhad, yang mana wali ataupun hakim jadi boleh menjatuhkan talak bagi pihak suami setelah diminta untuk suami menjatuhkan talak, tapi dia enggan dengan sebab yang valid dari sisi syar'i. Kemudian cara yang keduanya adalah melalui fasakh, ataupun dari segi undang-undang disebut pembubaran dengan perintah, yang mana kebiasaannya akan dilakukan oleh qadhi berasaskan kepada justifikasi yang diterima pada sisi syarak untuk membebaskan ataupun untuk menyelamatkan seorang wanita daripada dizalimi hak dia. Yang mana kalau kita perhatikan perkara ini dari segi kaedah fiqhnya juga, ia termasuk dalam kaedah fiqh yang asasi, itulah la darara wa la dirar. Dalam sesuatu tindakan, seseorang itu tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, dan dia juga tidak boleh mendatangkan ataupun membiarkan kemudaratan yang sama berlaku kepada diri dia. Jadi sesuatu ikatan perkahwinan apabila salah satu daripada dua pihak yang terlibat, ialah sama ada suami ataupun isteri, gagal untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugas mereka yang ditetapkan oleh syarak, maka untuk menjaga kemaslahatan pihak yang satu lagi, sama ada isteri ataupun suami, maka sebab itulah kita lihat tadi syarak membenarkan proses untuk membubarkan perkahwinan tersebut, walaupun kalau kita lihat dari segi asas hak untuk membubarkan itu ada pada suami. Jadi kerana itu syarak tuan-tuan mementingkan hak bagi setiap
pihak yang terlibat dalam ikatan perkahwinan itu, seandainya satu pihak lagi gagal untuk melaksanakan tanggungjawab. Jadi pada pagi ini tuan, kita dah lihat beberapa proses pembubaran perkahwinan yang mana kalau kita lihat dia berlaku bukan atas dasar kehendak ataupun secara direct untuk membubarkan, tetapi secara tidak langsung proses ataupun perkara yang berlaku itu dia membawa kepada kemungkinan perkahwinan itu boleh terbubar seandainya penyelesaian daripada perkara yang berlaku itu tidak dilakukan mengikut panduan yang diberikan oleh syariat. Jadi kita lihat di sini tuan-tuan yang ahli kitab dalam surat Al-Qur'an yang mana dalam bab ini para pengarang akan menjelaskan tentang 3 perkara yang kesudahannya adalah membawa kepada talak, maksudnya akan terbubar perkahwinan itu ataupun dia bertukar menjadi talak. Jadi kita lihat nanti bagaimana apa beza yang dikatakan dia berkesudahan dengan talak ataupun bertukar menjadi talak. Yang mana 3 perkara ataupun 3 proses ini ialah ilah, zihar dan juga li'an. Kita pergi pada yang pertama iaitu ilah. Dari segi ta'rifnya, secara bahasa bermaksud, dari segi bahasa ilah itu bermaksud sumpah yang berasal daripada perkataan al-aliyah yang dalam bahasa Arab. Ilah itu berasal dari aliyah yang bermaksud sumpah. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta berkelapangan dalam kehidupannya di antara kamu bersumpah untuk tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum keluarga dan orang-orang yang miskin. Jadi wala ya'tan itu berasal daripada al-aliyah, maksudnya bersumpah. Jadi Allah peringatkan ulul fadli ini maksudnya orang yang memiliki harta lebih daripada keperluan dia. Maka kata Allah, janganlah sekali-kali mereka ini bersumpah untuk tidak mahu membantu ulil qurba, kaum kerabatnya, wal masakin dan juga orang-orang miskin. So itu dari segi penggunaan bahasa perkataan ilah. Dari segi istilah, yang dimaksudkan dengan ilah itu ialah apabila suami yang berhak untuk mentalakkan istrinya, maksudnya suami yang ada hak untuk talak istrinya, suami dalam keadaan yang sempurna akal, cukup umur dan sebagainya, mana dia bukan dalam situasi yang dia berhak untuk mentalakkan istrinya. Pada ketika itu dia bersumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya lebih daripada 4 bulan ataupun secara mutlak, maksudnya tanpa ditentukan masa. Jadi kemungkinan yang pertama dia kata dia bersumpah dia tidak akan bersetubuh dengan istrinya lebih daripada 4 bulan. Jadi kalau dia bersumpah tak nak bersetubuh dengan isteri dalam tempoh sebulan contohnya, maka tak termasuk lagi dalam idah yang kita bincangkan di sini. Tapi kalau dia bersumpah dia tak nak bersetubuh dengan isteri dia 4 bulan ke atas, ataupun dia tidak menetapkan masa, time frame dia tidak tetapkan secara mutlak, maka itu termasuk dalam apa yang disebut sebagai ilah. Okey, dari segi hukumnya, jika suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya secara mutlak ataupun untuk tempoh lebih daripada 4 bulan, maka perbuatan sumpah itu tadi itu membawa kepada apa yang disebut sebagai ilah yang kita bincangkan di sini. Yang mana ada beberapa implikasi hukum syarak terhadap tindakan suami itu tadi. Yang mana sudah tentulah isteri perlu mengadu perkara ini kepada mahkamah. Maka hakim akan memanggil suami ini tadi dan hendaklah memberi peluang
selama 4 bulan kepada suami bermula daripada hari dia melafazkan sumpah itu. Tujuannya adalah untuk memberi peluang kepada suami tadi untuk menarik balik sumpahnya dan membayar kafarah sumpah. So, jadi maksudnya hakim akan panggil dan akan pastikan benar ataupun tidak dia telah melafazkan sumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya bagi tempoh 4 bulan ataupun secara mutlak tadi. Kalau benar, hakim beri tempoh sehingga 4 bulan tersebut untuk dia menarik balik sumpah itu dengan cara apa? Membayar kafarah al-yamin ataupun kafarah sumpah. Itulah buat juga memberi makan kepada 60 orang miskin ataupun memberi pakaian kepada 60 orang miskin. Okay. Itu pilihan yang pertama. Jadi maksudnya bila dia bayar kafarah sumpah, maka dia bersetubuh, maknanya kembali hidup bersama dengan isteri dia seperti biasa. Ataupun pilihan yang kedua, hakim boleh memberikan pilihan untuk dia menceraikan isterinya sekiranya dia tidak mahu untuk rujuk dan juga tidak mahu untuk membayar kafarah sumpah. Maksudnya dia berkeras dengan sumpah dia tadi, dia tak nak bayar kafarah, maka hakim boleh memberi pilihan kepada dia untuk mentalakkan isteri. Dan setelah tempoh 4 bulan yang diberikan itu tamat dan suami tetap dengan sumpahnya itu, maka tindakan tersebut maksudnya tidak menyetubuhi isteri dalam tempoh 4 bulan dan lebih. Tindakan itu adalah tindakan yang pada sisi syarak memudaratkan isteri. Maka pada keadaan itu, berdasarkan kepada tuntutan isteri, maka hakim berhak untuk mengambil salah satu daripada tindakan. Yang pertama, paksa suami tadi. Kalau tadi beri pilihan, tapi sekarang bila dah lebih daripada 4 bulan, maka hakim yang pertama, dia boleh paksa suami untuk tarik balik sumpah dan kembali kepada isterinya dengan membayar kafarah yang untuk sumpah tadi itu. Sekiranya, tapi syarat di sini juga, sumpah ini adalah sumpah dengan nama Allah. Ya, sumpah dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, ataupun sumpah dengan salah satu daripada sifat Allah. Mana bagus terpakai dari segi hukum syarak kita tuan, sumpah yang ada implikasi hukum di mestilah sumpah yang berasaskan kepada nama Allah, ya, menggunakan salah satu daripada huruf qasam, wallahi wa billahi wa tallahi. Okay, jadi bila dah lebih 4 bulan ni, pilihan pertama hakim beri kepada suami tadi, paksa dia tarik balik dan bayar kafarah sumpah. Dan ataupun sekiranya dia bersumpah untuk melakukan sesuatu. Contohnya dia kata, wallahi, kalau aku menyetubuhi kamu, dia kata kepada isteri dia, okay, dalam tempoh 6 bulan ini, maka aku perlu buat satu perkara. Contohnya perlu sebalik kambing ke perlu apa. Jadi hakim, kalau itulah dia punya bentuk sumpah yang dilakukan oleh suami tadi itu, maka hakim paksa dia yang pertama tadi bayar kafarah sumpah dan paksa suruh dia buat apa yang dia akan sumpah. Diskusi contohnya macam bersedekah, ataupun dia bersumpah, dia kata dia nak pergi umrah dan sebagainya. Pada berkait dengan sumpah untuk tidak menyetubuhi isteri tadi, bila dah lebih 4 bulan, hakim paksa dia untuk sama ada bayar kafarah ataupun laksanakan perkara yang telah pun disebutkan oleh dia di dalam sumpah. Okay, satu, kalau dia buat, dia bayar kafarah, selesaikan hidup semula, ya, bersama dengan isteri dia seperti biasa. Ataupun yang kedua, pilihan yang kedua yang hakim boleh berikan kepada suami tadi ialah memaksa untuk dia menceraikan isterinya apabila dia enggan untuk menarik balik sumpahnya, yang mana dia berkeras ataupun kekal dengan apa yang telah dinyatakan di dalam sumpah dia tadi. Dan sekiranya suami enggan, okay, tadi kita kata paksa, tidak tak mau bayar kafarah sumpah, dia tak nak untuk laksanakan apa yang disebut dalam sumpah. Dan okay, bagi pilihan yang kedua, suruh dia lepaskan talak, tak nak juga,
Maka dia kata sekiranya suami enggan untuk melakukan salah satu daripada dua perkara berkenaan, hakim hendaklah menjatuhkan talak satu bagi pihak. So kita sebutkan di awal tadi juga, ada situasi yang mana hakim ataupun wali bagi pihak suami boleh menjatuhkan talak dengan tujuan untuk membubarkan pernikahan. Sebab tadi suami telah diberikan pilihan, dia sendiri jatuhkan, tapi bila dia dipaksa pun dia tak nak, sedangkan tindakan dia tadi itu mendatangkan kemudaratan kepada isteri. Maka hakim bagi pihak suami ini tadi boleh menjatuhkan talak satu, ya, terhadap isteri kita. Dan ini adalah hak hakim untuk mengelakkan kemudaratan berlaku kepada pihak satu lagi, iaitu isteri dia. Dan tidak ada cara lain, ya, bagi hakim untuk mengelakkan berlaku kemudaratan itu tadi, melainkan dengan menjatuhkan talak bagi pihak suami tadi yang dipaksa pun, semasa diberi pilihan pun tak nak, dipaksa pun dia tak nak, ya, lakukan perkara tersebut. Maka ketika itu hakim diberikan hak oleh syarak menggantikan tempat suami untuk menjatuhkan talak. Dan masalah ini adalah sama seperti mana masalah yang berlaku berkait dengan pembayaran hutang dan juga menjelaskan hak-hak yang melibatkan harta. Kerana dari segi syarak, tuan-tuan, apabila seseorang yang berhutang, dia memiliki kemampuan untuk membayar hutang tapi dia tak nak bayar, maka apabila pemiutang membawa perkara itu ke hadapan hakim, bila hakim dapat buktikan bahawa dia memang berkemampuan tapi tak nak, hakim tidak paksa dia bayar. Kalau dia tak nak juga, maka hakim boleh mengambil harta dia secara paksa untuk dikembalikan kepada pemiutang. Maknanya itu adalah hak yang diberikan, walaupun dari segi hukum ataupun prinsip asas syaraknya pemilik harta, ya, apa nama itu, ada hak untuk menentukan ataupun kita kata menghalang harta dia daripada diberikan kepada orang lain, kerana itu adalah hak yang diiktiraf pada sisi syarak. Tapi disebabkan oleh tindakan dia yang mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, itulah pemiutang tadi, dia mampu bayar tapi tak nak bayar, maka itulah syarak memberikan, ya, hak kepada hakim tadi untuk bertindak bagi pihak dia atas dasar untuk menjaga ataupun memastikan tidak ada orang yang mendapat kemudaratan daripada apa nama itu, keengganan dia tadi. Maka begitulah juga di sini, maknanya kalau sekiranya hakim tadi tidak bertindak, maka isteri ini akan kekal berada dalam situasi di mana hak dia itu akan terhalang, ya, maka akan menimbulkan kemudaratan itu. Namun dia kata, tindakan tersebut dilakukan seandainya suami tadi tidak mempunyai keuzuran yang menghalangnya untuk melakukan persetubuhan. Maksudnya suami ini memang mampu, tak perlu nak amalkan doa tu kan. Sehari dua ni lupa yang pasal doa buat tenaga batin pula kan. Maksudnya dia memang ada kemampuan, tak perlu nak makan ubat, tak perlu nak, memang cuma dia tak nak dan dia bersumpah. Maka terpakailah apa yang sedang kita bincangkan di sini. Tapi kalau dia ada keuzuran, yang ini pernah kita bincangkan dahulu, pada kalau dalam bab keuzuran disebabkan sakit, isteri mengadu kepada mahkamah, maka mahkamah boleh memberikan tempoh sehingga setahun, ya, kepada suami ini tadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sekarang ini apa nama itu dikata suami berkemampuan, maka tapi dia bersumpah enggan, itu yang apa timbulnya apa yang disebut sebagai ilah di sini. Tapi kalau suami tadi memang ada alasan, contohnya perubatan dan sebagainya, maka dia terpakailah yang dikatakan hakim boleh paksa tadi, ya. Jika suaminya mempunyai keuzuran seperti sakit atau sebagainya, maka dia hendaklah diminta untuk menarik balik sumpahnya dengan ucapannya sendiri, seperti dia berkata, jika aku mampu bersetubuh, aku akan menarik balik pendirianku dan juga sumpahku.
Jadi dia maksudnya dia kaitkan, dia gantung dia punya sumpah tadi itu dengan kemampuan dia untuk bersetubuh apabila masalah kesihatan dia tadi itu boleh diselesaikan. So, jadi sebab kalau kita tengok tuan, seorang hakim boleh membubarkan pernikahan atas dasar masalah penyakit yang menghalang suami tadi itu untuk menyetubuhi isterinya. Tempohnya adalah sehingga setahun. Kalau kita lihat dari sisi perbahasan fuqahanya, bahkan dalam undang-undang itu, saya kita pernah baca sebelum ini, dalam teks undang-undang memang menyebut begitu. Diberikan tempoh maksimum sehingga setahun untuk suami ini menyelesaikan masalah sakit tadi. Okay, baik. So itu penyelesaian dia tadi apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya sama ada secara mutlak tanpa tempoh masa yang ditetapkan ataupun lebih daripada 4 bulan. Tapi kalau kurang daripada itu tak pakailah. Cuma kalau dia nak menarik balik, dia bayar sekadar kafarah sumpah tadi itu, memilih antara memberi makan 60 orang fakir miskin ataupun memberi pakaian kepada 60 orang. Dari segi dalil berkait dengan hukum hakam ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 226 hingga ayat 227, yang mana Allah menyatakan lilladzina yuluna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Jadi maknanya time frame 4 bulan itu adalah Allah sendiri yang nyatakan di dalam ayat ini. Fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaq fa inna Allaha samii'un. Dan kata Allah, bagi mereka-mereka yang bersumpah maksudnya untuk tidak menyetubuhi istrinya, tarabbus arba'ati ashhur, maksudnya tarabbus itu maksudnya menjauhkan diri mereka untuk tidak menggauli, dengan arti kata dia tidak akan menyetubuhi istrinya arba'ata ashhur, 4 bulan. Fa in fa'u, seandainya mereka itu kembali, maksudnya tagih baliklah sumpah tadi itu dengan cara yang kita sebut tadi, bayar kafarah. Fa inna Allaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Ghafur, Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Jadi maksudnya kesilapan dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri tadi itu, bila dia sedang kesilapan itu, dia berpatah balik, dia bayar kafarah, maka Allah kata Allah bersedia untuk ampunkan dia. Wa in azamu talaq, tetapi sebaliknya, kalau sekiranya dia memang berazam untuk menjatuhkan talak, cuma dia tak nak sebut secara direct saja. Cuma pada dengan lafaz sumpah untuk tidak menyetubuhi isteri lebih daripada 4 bulan itu, sebenarnya perbuatan itu pada hakikatnya adalah hasrat untuk menceraikan isteri. Cuma dia tak sebut sekadar. Jadi dengan itu Allah kata, kalaulah ucapan itu sebenarnya bertujuan untuk nak mentalakkan isteri, fa inna Allaha samii'un 'aliim, maka sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi maksudnya pilih mana pilihan antara dua itu. Patah balik, bayar kafarah ataupun tak. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Idza ala ar-rajul min imra'atihi lam yaqa 'alayhi talaq wa in madat al-arba'at ashhur hatta yuqaf fa imma an yutalliq wa imma an yafiya." Apabila seseorang lelaki itu melakukan ilah terhadap istrinya, kita sebut tadi sumpah, ya, maka talaknya tidak akan jatuh walaupun telah berlalunya 4 bulan itu, sehingga si suami diminta untuk membuat keputusan. Jadi selepas daripada 4 bulan, kita sebut tadi lah, itu yang kita, kalau kita lihat dari segi penyelesaian isu ini, dia sebut tadi apa? Hakim dalam tempoh 4 bulan yang pertama beri pilihan dulu kepada suami, sama ada kamu nak bayar kafarah, tagih balik sumpah itu, ataupun kamu nak talakkan. Selepas daripada 4 bulan, panggil, minta keputusan dia, sama ada
Kalau dia belum tarik balik, hakim kena paksa untuk dia tarik balik. Kalau dia masih berkeras tak nak tarik balik, maka hakim akan pergi kepada pilihan yang kedua. Hakim suruh dia lafazkan talak. Kalau dia tak nak juga, maka hakim akan lafazkan talak itu bagi pihak suami untuk bebaskan isteri kita. So, dari sebab itu kata Sayyidina Ali, wa in madadil arba'at ashhur, apabila telah berlalu 4 bulan itu, maka pada waktu itu barulah suami tadi diminta untuk buat keputusan muhtamad. Yes, apa nama tu? Sama ada dia fa imma an yutalliq, sama ada dia nak mentalakkan isteri dia, wa imma an yafi'a, ataupun dia nak menarik balik sumpahnya itu, maknanya bayar kafarah dan kembali hidup bersama dengan isteri dia. So itu adalah macam mana cara untuk nak menyelesaikan masalah itu, yang mana hadis ini adalah riwayat oleh Imam Malik daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Dan begitu juga hukum apa nama ni, seumpama ini juga tidak mungkin dikatakan dengan pendapat akal semata-mata. Dan hadis ini kalau kita lihat tadi itu adalah hadis yang disifatkan sebagai marfu', sebab dia terhenti pada Sayyidina Ali. Ia tidak disebutkan tentang bagaimana dia disampaikan kepada Rasulullah. Tapi hukum tentang ilah ini adalah jelas karena kita lihat tadi dalam Quran sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa nama itu perkara tersebut, ataupun bagaimana nak menyelesaikan masalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menyentuh isterinya lebih daripada 4 bulan. Kita tahu itu selesai tentang bentuk yang pertama ataupun proses yang pertama, yang mana dia boleh membawa kepada talak. Tetapi kalau dia berpatah balik tadi, kita katakan dia bayar kafarah, tarik balik sumpah itu, maka hubungan pernikahan itu boleh diteruskan seperti biasa. Cuma kalau dia tak nak saja, dia boleh bawa kepada talak. Mana dia akan bertukar, itu yang disebut tadi itu, dia boleh bertukar menjadi talak. Hakim akan jatuhkan kalau suami masih lagi berkeras enggan. Proses ataupun perkara yang kedua tuan, ialah zihar. Zihar ini juga mengambil amalan yang biasa berlaku dalam kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Zihar ini sebenarnya adalah satu cara yang indirect seseorang suami nak menceraikan pada bentuk isteri dia. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan zihar terlebih dahulu. Yang mana kalau dari segi bahasa, perkataan zihar itu diambil daripada perkataan az-zahr. Zahara. Zah itu berbaris atas. Sebab dalam bahasa Arab ni tuan, kita akan berjumpa dengan perkataan yang tulisan hurufnya sama tetapi barisnya berbeza, yang akan membawa maksud yang berbeza. Jadi perkataan apa nama tu zahrun itu tulisannya zah ha ra. Kalau kita baca dengan zah itu berbaris atas, maksudnya belakang. Kalau kita baca dengan baris depan az-zuhru, itu maksudnya waktu tengah hari ataupun solat zuhur. Jadi kalau itu lafaz niat salat itu betul usalli fardhu zuhri, bukan fardhu zahri. Kalau fardhu zahri ini maksudnya fardu belakang. Kalau fardu zuhur itu zah itu dengan baris dhammah atau batu. Jadi perkataan zihar ini berasal daripada az-zahru yang bermaksud belakang, yang mana ini adalah gambaran kepada asal amalan zihar dalam kalangan masyarakat Arab jahiliyah itu, iaitulah apabila seorang suami berkata kepada isterinya, engkau haram ke atas aku seperti haramnya belakang mak aku. Okay. So itu adalah ucapan yang biasa digunakan oleh Arab zaman jahiliyah dulu apabila dia nak menceraikan isteri dia, tetapi secara indirect. Jadi kata haramnya engkau ke atas aku ni seperti mana haramnya belakang ibu. Jadi maksudnya dia bukan begitu. Dari segi istilah, yang dimaksudkan dengan zihar itu ialah apabila seorang lelaki menyamakan isterinya, menyamakan fizikal isterinya, di sini lebih mudah untuk kita faham,
dengan salah seorang mahramnya, seperti ibu ataupun adik-beradik perempuannya. Maksudnya apa tuan? Apabila dia menyamakan fizikal isteri dia dengan fizikal salah seorang daripada mahram mu'abbad dia. Contoh, dia kata kepada isteri dia, saya tengok belakang awak ni macam belakang mak saya. Saya tengok belakang awak ni macam belakang adik perempuan saya. Contoh dia kata. Jadi itu menyamakan fizikal isteri dengan fizikal salah seorang daripada mahram mu'abbad. Okay. Dan orang-orang Arab dahulu menganggap zihar itu sebagai salah satu daripada cara talak. Tetapi apabila datangnya Nabi Muhammad SAW membawa syariat Islam, maka dia tidak secara melihat zihar itu sebagai secara langsung membawa kepada proses talak. Tetapi ada penyelesaian lain yang bukan secara otomatik dianggap sebagai talak. Jadi maksudnya, apabila seorang suami mengeluarkan ucapan zihar, seperti contoh yang disebutkan tadi ini, dia bukan otomatik jatuh talak, tetapi dia masih ada pilihan untuk memastikan sama ada ucapan itu akan maknanya terbatal, maksudnya kembali kepada kehidupan rumah tangga seperti biasa, ataupun kalau tidak diselesaikan seperti mana yang disebutkan oleh syarak, maka dia boleh membawa kepada talak ataupun perceraian. Kalau dari segi hukum, zihar itu adalah haram dan merupakan salah satu daripada dosa besar berdasarkan kepada ijma' para ulama. Jadi zihar itu termasuk dalam kabair, dalam kabirah minal kabair, salah satu daripada dosa besar secara ijma'. Kerana Allah sebut perkara ini dalam surah Al-Mujadilah, ya, yang mana Allah katakan, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan Allah katakan sesungguhnya mereka ini Allah rujuk kepada apa? Para suami yang telah melafazkan zihar kepada isteri ini tadi. La yaquluna, apa yang mereka katakan itu adalah munkar. Kata-kata munkar maksudnya dosa. Minal qawli wa zura. Jadi perkara munkar daripada kata-kata yang mereka ucapkan ini, dan ia adalah zur, satu pendustaan. Jadi pada dalam ayat ini jelas, seorang suami yang melafazkan sedemikian maka dia berdosa. Dan lafaz itu kata Allah perbuatan munkar, dan juga dia ada satu pendustaan. Dan dari segi lafaz yang diucapkan oleh suami tadi itu, yang boleh membawa kepada zihar ini terbahagi kepada dua, sama ada lafaz yang sarih, jelas, macam bab kita sebut dulu ni lah. Dia boleh jadi lafaz yang sarih, straightforward. Saya cerai kamu, saya talakkan kamu, jadi benda itu jelas. Ataupun dia boleh jadi berbentuk kinayah ataupun kiasan. Okeylah, saya nak tak larat dan nak jaga kamu, saya nak hantar balik rumah bapak kamu. Jadi maknanya dia sebut tu, tapi secara kinayah saja, dia tak sebut sebenarnya. Itu dalam talak yang kita bicara. Maka dalam zihar juga sama. Dia ada lafaz yang berbentuk sarih, iaitulah lafaz yang menunjukkan kepada maksud zihar sahaja dan tidak boleh diandaikan kepada makna-makna yang lain. Contohnya, suami berkata kepada isterinya, engkau haram ke atasku seperti haramnya belakang ibuku, ataupun bagiku haramnya belakang engkau sama seperti haramnya belakang ibuku. Maka jika suami melafazkan kata-kata tersebut, bererti dia telah menziharkan isterinya, sama ada dia berniat untuk melakukan zihar ataupun tidak, maka tetap dianggap sebagai zihar selagi mana dia masih waras serta memahami apa yang dikatakan. Jadi sebab itu dia sama dengan talak dulu lah, maka kita dah bincang. Talak ini benda yang tidak boleh dimain-main. Kalau suami kita nak bergurau pun, maka dia tetap akan terpakai dari segi hukumnya.
Yang Nabi sebut apa? Ada 3 perkara kan. Jidduhunna jiddun wa hadhuhunna jiddun. Kalau sungguh pun jadi sungguh, kalau main-main pun dia akan jadi sungguh. Jadi salah satunya adalah nafas talak. Jadi dalam bab zihar ni kerana dia membawa kepada implikasi talak. Jadi kerana itu kalau dia lafaz itu secara sahih dengan lafaz yang straightforward, maka tuan dia memberi kesan. Ya, sama ada nak bergurau ataupun memang dia apa nama tu means untuk nak mengucapkan perkataan tersebut. Okey, bentuk yang kedua pula ialah lafaz kinayah, kiasan. Iaitulah lafaz yang boleh diandaikan sebagai zihar dan juga mungkin boleh diandaikan sebagai bukan zihar. Apa contohnya? Suami berkata kepada isterinya, bagiku engkau seperti ibu dan adik-beradik perempuan. Contohnya dia kata dekat apa nama tu, isteri dia duk berlebih dekat dia kata. Dia pun kata dekat isteri dia, awak ni macam mak saya. Okey, jadi dia menyamakan isteri dia dengan mak dia. Tapi dia tidak sebut yang katakan fizikal tadi. Dia cuma dia kata isteri dia macam mak dia. Jadi ini dianggap sebagai lafaz kinayah. Jadi kena dapatkan penjelasan daripada apa nama itu suami ini. Maka jika suami berkata sedemikian, kita perlu melihat kepada maksudnya semasa menuturkan kata-kata tersebut. Seandainya ucapannya itu bermaksud dia nak menziharkan isteri dia, maka lafaz itu memberikan implikasi hukum zihar. Tetapi jika dia bermaksud untuk menyamakan isteri dengan ibu ataupun adik-beradik perempuannya dari sudut kemuliaan, contohnya, ataupun penghormatan, itu saja dia macam tadi lah. Dia nak sebut, dia kata isteri dia macam mak dia, mungkin dari segi perangai. Ya? Jadi maksudnya itu bukan bermaksud zihar. Tadi maka lafaz itu tidak menjadi zihar dan tidak membawa apa-apa implikasi. Maksudnya hanyalah sebagai perkataan. Maksud itu kalau sekiranya lafaz itu adalah kinayah. Ya, tetapi kalau lafaz itu adalah sahih, walaupun niat nak bergurau, dia tetap membawa implikasi hukum zihar. Okey, apa dia punya kesan hukum zihar ini? Jika suami menuturkan zihar itu secara sahih ataupun kinayah dan berniat zihar, itu situasi lah yang ada implikasi hukum. Dia lafaz sahih, ada impact dia, ataupun dia lafaz kiasan, memang berniat sahih, berniat zihar, maka juga memberi implikasi hukum. Iaitu suami menyamakan isterinya dengan mahramnya dari segi haram mengahwininya, segi fizikalnya, maka kita perlu melihat kepada dua keadaan yang berbeza. Yang pertama, jika suami mengucapkan lafaz talaq selepas daripada zihar berkenaan, hukum zihar dimasukkan ke dalam hukum talaq. Maka dengan itu, lafaz zihar yang diucapkan tidak memberikan apa-apa kesan, kerana lafaz talaq yang disebutkan kemudian itu selepas daripada dia ziharkan itu tadi, maka telah mentafsirkan maksud lafaz zihar yang disebutkan sebelum itu. Dengan itu hanya hukum talak sahaja yang diambil kira. Contohnya tuan-tuan, dia tak suka ke isteri dia. Saya tengok body awak dia macam body mak saya, tak selera. Dia pun, saya ceraikan awak dengan talak saja. So, tadi dia telah menyamakan tubuh isteri dia dengan tubuh mak dia, lepas tu dia berlafaz talak. Maka dalam situasi ini tuan-tuan, penyelesaiannya ialah mengambil kira hukum talak yang dia lafazkan. Okay, jadi maksudnya iddah tadilah tanggungjawab untuk nafkah semasa iddah dan sebagainya, itu maknanya ambil kira hukum talak. Tetapi yang situasi yang kedua, jika lafaz zihar itu tidak diikuti dengan lafaz talak, ataupun apa-apa lafaz dan juga perbuatan yang memutuskan perkahwinan itu tidak berlaku, maka dia dianggap menarik balik lafaz ziharnya
dan telah menyanggahi apa yang diucapkan. Ini kerana tindakannya untuk tidak berpisah dengan isterinya, sedangkan dia telah melafazkan zihar yang dari segi amalan asal orang jahiliyah dulu ialah apa? Zihar itu adalah untuk mentalakkan isteri dia, maka dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan tindakannya menyamakan isterinya tadi itu dengan mahramnya. Dari segi apa nama itu haram menghawininya, maka ketika itu dia wajib untuk membayar kafarah zihar tersebut. Yang mana dia wajib untuk membayar kafarah itu dengan segera. Maknanya bila dia lafazkan tadi, okey, dia katakanlah dia lafaz itu bukan dengan niat untuk nak menceraikan, tapi mungkin nak suruh isteri dia berubah ke kodonnya. Tadilah kata, saya tengok tubuh mak awak ni, tubuh awak ni macam dah tubuh mak saya, tak ada selera dah saya tengok awak. Dia mungkin nak suruh isteri dia ni ubahlah. Lepas tu dia tidak lafazkan salah. Maka tuan-tuan, di situ dia telah melakukan perbuatan zihar, maka dia kena bayar kafarah. Kalau niat dia sebenarnya bukan nak mentalakkan, tapi perbuatan zihar itu telah berlaku, sama ada sarih ataupun jinayah, maka tuan-tuan, dia wajib bayar kafarah dan mesti buat dengan segera. Sebab apa? Selagi mana dia tak bayar kafarah, selagi itu dia tidak boleh bersama dengan isteri dia. Ya? Jadi wajib untuk membayar kafarah itu dengan segera. Yang mana kafarah zihar ini adalah mengikut tertib. Maksudnya yang di atas itu kalau dia berkemampuan mesti buat yang di atas itu. Ada 3 pilihan. Cumanya pilihan yang pertama untuk tuan-tuan, apa nama itu, tak relevan dengan situasi kita hari ini, iaitulah membebaskan seorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa kecacatan yang menyebabkan dia tidak boleh bekerja dengan sempurna, seperti cacat, ya, salah satu anggota tubuh dia seperti kaki ataupun penyakit yang berterusan. Tapi tak perlu bincang banyak tentu sebab pilihan ini tidak ada. Okey, pergi kepada pilihan yang kedua. Suami tadi dia mesti berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi dengan untuk membebaskan diri dia daripada lafaz zihar tadi itu, maka dia perlu bayar kafarah dengan berpuasa 2 bulan, bulan Qamariyah berturut-turut. Okay, 2 bulan berturut-turut. Maknanya 60 hari lah. Ataupun kalau dia tak berkemampuan, contohnya dia sakit, dia ada penyakit, dia tak boleh puasa 2 bulan berturut-turut, dan mesti cuba dulu. Ya, bila tak mampu, barulah dia boleh pergi kepada pilihan yang kedua. Jika tak mampu berpuasa, ya, atas sebab-sebab kesihatan dari tersebut, kerana apatah lagi 2 bulan berturut-turut, maka dia mesti memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, yang mana setiap orang miskin tadi mendapat secupak makanan asasi di tempat mana dia tinggal. Secupak ni tuan-tuan lebih kurang 675 gram. Ya, 675 gram untuk setiap orang fakir miskin, dikali dengan apa nama tu 60. Kira lah berapa, 36 kilo lebih lah, ya, kalau kita kalkulasi. Jadi maksudnya pilihan yang kedua yang dia ada dalam konteks kita sekarang ni, 2 pilihannya, sama ada puasa 2 bulan berturut-turut ataupun beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Kenapa kafarah ini mesti mengikut tertib tadi itu, mengikut kemampuan? Ianya adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Salman bin Safar Al-Ansari, bagaimana dia menceritakan salah seorang lelaki daripada Bani Bayarah meriwayatkan bahawa dia telah mengharamkan isterinya ke atas dirinya seperti belakang ibunya sehinggalah berlalu Ramadan. Setelah berlalu separuh daripada bulan Ramadan, maka dia telah menyetubuhi isterinya pada waktu malam.
Dan akhirnya dia pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah berlaku. Maka Rasulullah bersabda kepada dia, bebaskan seorang hamba. Lalu dia berkata, aku tidak mampu untuk nak melakukannya. Maka baginda bersabda, kalau begitu berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Maka dia menjawab, aku tidak mampu. Lalu Rasulullah berkata kepada Farwah bin Amr, berikan bakul ini kepadanya, iaitu sebuah bakul yang memuatkan 15 atau 16 datang makanan untuk diberikan kepada 60 orang miskin. Jadi maksudnya kalau kita lihat dalam konteks hadis ini, hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Maka Rasulullah telah memberi pilihan kepada lelaki yang telah melakukan zihar tadi, penyelesaiannya bagaimana? Yang sama ada bebas hamba, ataupun puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun beri makan kepada 60 fakir miskin. Tapi disebabkan dia miskin, Nabi yang sediakan makanan untuk dia adilkan kepada orang miskin. Dan kafarah zihar ini kenapa perlu dilakukan segera? Dia kata dituntut untuk membayar dengan segera, yang bermaksud dia tidak boleh bersetubuh dengan isterinya sehingga dia menyempurnakan salah satu daripada 3 kafarah yang disebutkan tadi. Jika dia menyetubuhi isterinya sebelum membayar kafarah, dia telah melakukan maksiat. Maka perbuatan bersetubuh dengan isteri yang telah diziharkan tetapi suami tadi belum membayar kafarah, maka perbuatan dia menyetubuhi isterinya itu adalah satu bentuk maksiat. Tetapi kafarah tetap wajib dibayar. Bukan bermaksud bila dia setubuhi isteri dia otomatik kafarah zihar itu terbatal. Tidak, dia mesti menyelesaikan kafarah. Dan bersetubuh sebelum membayar kafarah zihar itu hukumnya adalah haram berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 3 yang kita sebutkan tadi itu, sambungan kepada ayat yang telah pun kita baca sebelum ini, yang Allah kata perbuatan menziharkan isteri itu adalah perbuatan dosa, perbuatan mungkar dan juga pendustaan. Jadi kemudian Allah suruh bayar kafarah itu min qabli ayyatamassa, Allah kata sebelum mereka berdua itu bersama, itu maksudnya bersetubuh. Jadi kan itu tafsiran kepada ayat ini, perbuatan suami yang menyetubuhi isteri yang telah diziharkan sebelum daripada dia membayar kafarah, maka perbuatan itu adalah satu bentuk dosa pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah hadis juga, ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan bagaimana seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi SAW. Beliau telah menziharkan isterinya dan kemudian dia telah menyetubuhi isterinya itu. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, aku telah menziharkan isteriku dan kemudian aku menyetubuhinya sebelum aku membayar kafarah. Maka Nabi menjawab, apakah yang menyebabkan engkau melakukan perkara itu? Semoga engkau dirahmati oleh Allah. Maka lelaki itu menjawab, aku melihat gelang kakinya di bawah cahaya bulan. Maka baginda bersabda, janganlah kamu mendekati istrimu sehinggalah kamu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Maksudnya menyelesaikan kafarah kepada zihar. Dari segi hukum, zihar ini secara asasnya diambil daripada hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya sebab turunnya penjelasan tentang hukum zihar ini, dalam satu hadis daripada Aisyah mengatakan bahawa isteri Aus ibn Samit telah datang dan mengadu tentang suaminya kepada Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, suamiku telah memakan keremajaan. Jadi dia maksud, maknanya aku tidak kahwin dengan suami aku sejak daripada umur aku remaja. Jadi usia remaja aku ini telah dihabiskan sebagai isteri dia. Dan aku telah melahirkan ramai anak
hasil daripada perkahwinan aku dengan dia ni, ramai dah anak yang aku lahirkan. Dan apabila aku telah tua dan tidak lagi boleh melahirkan anak, maka dia telah menziharkan aku. Jadi kita sebutkan tadi amalan jahiliah ni, dia lakukan zihar ni sebenarnya niat dia adalah untuk nak lepaskan isteri dia, nak ceraikan isteri dia. Dia kata, bila aku dah tua, aku dah tak boleh nak lahirkan anak lagi, maka dia telah menziharkan. Dia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mengandung kepadamu. Maka isteri Aus ini tadi tidak berganjak daripada tempat di mana dia datang untuk bertanya, memohon bantuan daripada Rasulullah untuk menyelesaikan masalah dia dengan suami tadi. Dia tidak berganjak sehinggalah datang Jibril menurunkan 4 ayat pertama daripada surah Al-Mujadilah yang kita baca tadi itu, yang mana Allah menyatakan qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata daripada orang yang tujadilu ni maksudnya asalnya mujadalah ni macam ni, pada orang yang datang mengadu kepada engkau tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia telah mengadu dan minta pertolongan kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah kata Allah mendengar perbualan di antara kedua kamu. Innallaha sami'un basir. Kerana sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang berikutnya, yang kedua, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Sesungguhnya orang-orang yang menziharkan isteri mereka daripada kalangan kamu, apa yang mereka ucapkan itu ataupun isteri mereka itu ma hunna ummahatihim, isteri mereka bukan ibu mereka. Jadi kenapa nak disamakan isteri itu dengan ma? Inna ummahatuhum illa allati waladnahum. Ibu-ibu mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah perempuan yang telah melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura. Sesungguhnya apa yang mereka ucapkan itu adalah kemungkaran min al-qawl, daripada perkataan, wa zura, dan juga pendustaan. Jadi kita dah baca ayat ini. Jadi Allah kata apa yang mereka ucapkan itu adalah kata-kata mungkar dan juga kata-kata dusta. Wa innallaha la ghafurun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Afuun, itu maksudnya yang memberikan kemaafan dan juga keampunan. Ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu, dan mereka-mereka yang telah menziharkan isteri mereka, summa ya'uduna lima, kemudian mereka menarik balik, berpatah balik daripada apa yang telah mereka ucapkan, fatahriru raqabah, maka hendaklah dia membebaskan satu orang hamba min qabli an yatamassa, sebelum daripada dia menyetubuhi isterinya. Dzalikum tu'azuna bihi, demikianlah kamu diberikan peringatan, penjelasan daripada Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Faman lam yajid, siapa yang tak boleh nak memerdekakan seorang hamba, fasiyamu syahrain mutatabi'ain, kerana dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, min qabli an yatamassa, sebelum daripada dia boleh bersetubuh kembali dengan isteri dia. Faman lam yastati', siapa tak mampu nak puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskina, hendaklah dia beri makan kepada 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, ini adalah untuk menunjukkan bahawa dia beriman dengan Allah dan Rasul. Nak menunjukkan apa? Dia taat kepada perintah syariat. Wa tilka hududullah, demikianlah peraturan batasan yang ditetapkan oleh Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir, yang kufur, yang ingkar taat kepada Allah itu, mereka disediakan dengan azab yang pedih. So jadi tuan-tuan, inilah dalil mengenai cara untuk menangani perbuatan zihar daripada seorang suami. Ya, jadi maksudnya
kalau dia ucapkan, dia bukan otomatik jatuh talak. Jadi sebab itu apabila suami ini tadi, bila dia mengucapkan zihar, maka ada dua situasi. Kalau zihar lepas itu terus ditalakkan, maka terpakai untuk dia hukum talak saja. Tapi kalau dia lafazkan zihar, tapi dia tak lafazkan talak, maka dia perlu selesaikan kafarah yang disebutkan di sini sebelum daripada dia boleh kembali hidup seperti biasa dengan isteri dia, bersetubuh dan sebagainya. Maknanya dia tidak membawa kepada otomatik terbubarnya pernikahan tersebut. Jadi tuan-tuan, saya sampaikan berhenti setakat itu dahulu, kerana perkara yang ketiga ni ialah li'an. Ya, kita masa tidak mengizinkan, ini kita sambung pada beberapa bulan yang akan datang, insyaAllah. Li'an ni tuan-tuan, apabila seorang suami menuduh isteri dia berzina, tetapi dia gagal untuk membawa 4 orang saksi yang diperlukan untuk membuktikan kebenaran tuduhan dia tadi. Maka perbuatan itu tuan-tuan ada dia punya implikasi. Kita nampak zahir macam tuduh, sekadar tuduh berzina, tapi tuan-tuan kalau dia gagal untuk membuktikan, tuduhan itu boleh membawa kepada implikasi terbubarnya pernikahan. Terbubarnya pernikahan. Sebab kalau dia tak nak pergi kepada pembubaran, maka suami tadi boleh dihukum dari segi perspektif jenayah qazaf, iaitu menuduh seorang perempuan berzina tapi gagal membawa 4 orang saksi yang diperlukan. Jadi insyaAllah itu kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu'alam. Semoga perbincangan kita berikan bentuk kebaikan dan kefahaman untuk kita bersama. Dari segi undang-undang tuan-tuan, saya rasa kita dia sebut secara jelas tentang li'an saja. Li'an ni kita akan bincang pada bulan depan, jadi saya tak baca di sana. Nanti kita akan pada bentuk sekalikan dengan perbincangan bulan depan, insyaAllah. Wallahu'alam. Kalau tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Kalau tak ada, tentu saja pertemuan kita pada pagi ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min 'amalin la yurfa', min du'ain la yusma'. Wa na'udzu bika min nafsin la tushba'. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina amanu wa amilus salihati.